Kemudian pada muka surat masalah Kejap ya Ustaz Nawawi. ya, Pertama sekali saya nak tekankan bahawa Zauq dan Ilham ini bukan sumber sumber ilmu bagi ahli sunnah wal jamaah. Ini ya, yang ini yang semua orang mengaku ahli sunnah wal jamaah perlu tahu dan perlu sedar. Sebab ini adalah basic epistemologi ataupun sumber ilmu ataupun falsafah ilmu ahli sunnah wal jamaah, iaitu ilham dan kasyaf serta zauq bukan sumber ilmu. Itu ya, kena tahu. Sebab sumber ilmu adalah akal, satu. Kemudian nakal, kemudian uh, his, iaitu panca indera. Itulah punca ataupun sumber ilmu bagi ahli sunnah wal jamaah. Okey, teruskan. jamil. Syukran, jazakumullah khairan. Kemudian penulis hafizahullah taala wa ra'ah menukil hadis sahih Bukhari yang masyhur oleh dia kata hadis tentang wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi ila akhirih. Okey, dan yang menakjubkan saya adalah dia kata pada muka surat ke-16 sudah cukup hadis ini menjadi bukti kepada keistimewaan yang ada pada ahli tasawuf. Apa kaitannya? Juga kita, ya Allah ya ni. Ini cerita pasal hamba-hamba Allah yang menjaga, memelihara diri mereka daripada melakukan maksiat. Hmm. Ya, melakukan perkara-perkara ibadah yang diredai oleh Allah. Antaranya yang fardu dan nawafil. Benda ni bukan sifat ahli tasawuf sahaja, ni sifat semua mukminin, abidin, arifin. Betul. Kenapa dikecilkan rahmat Allah yang besar ini kepada kumpulan kamu sahaja? Ya salam. Ini saya ahli tasawuf. Ini syarah mana dia pakai? Saya pun tak tahu. Yang kata dalil bahawa inilah fadl ataupun fadilah ahli sufi, ahli tasawuf. Kami tak ada masalah dengan tasawuf dan ahli sufi. Tapi kenapa perlu begini sekali? Hmm. Ya doktor, ya Jadi syekhna, ya ustaz. yang saya Kenapa? nampak, sorry. Yang saya nampak dia nak mengatakan itu adalah sifat ahli sufi. Maksudnya dia kecilkan skop tu kepada ahli sufi saja. Ya. Jadi tu satu. Kemudian nanti dia akan melirik. Jadi semua ahli sufi tu adalah ahli tarekat Hmm. dan benda-benda tu ada dalam sifat-sifat tu ada pada ahli tarekat. Sedangkan ahli tarekat itu uh, berbagai-bagai kan. Ya. Jadi itulah problem yang saya boleh nampak lah di sudut ni. Okay, Tepat teruskan. sekali. Tepat sekali. Lebih baik beliau mengolah sedikit ayat ini, okey, keistimewaan yang ada para mukminin, para salihin, termasuklah ahli tasawuf. Ini lebih baik. Mhm. Ini lebih baik dan lebih adil pada semua orang ya. Jangan 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 terlalu sangat, sebab setengah muslimin memang tak menisbahkan diri mereka kepada tasawuf. Betul? Okey. Dan kita bila berbicara tentang ahli tasawuf ni, kita bukan bincang tentang tazkiyatun nafs yang umum tu. Tasawuf di sini dah menjadi satu golongan yang spesifik. Ya. Jadi dari awal tadi dia cuba nak bagi tahu siapa yang menentang zikir semua ni Wahabi. Kemudian Wahabi ni ahlul ahwa. Padahal sebenarnya siapa yang buat bid'ah sana kita pun tak tahu ya. Kemudian dia kecilkan skop pada hadis yang Rasulullah sebut ni, ataupun hadis qudsi ni, diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hanya menyebut ada pada ahli tasawuf. Ahli tasawuf sebahagian suka sebut hadza min ahli zahir. Kan? Kita selalu bacalah hadza tariqatu ahli zahir. Merujuk kepada fuqaha, mutakallimin, merujuk kepada inilah pakar-pakar bidang lain ni selain yang masuk tasawuf ni. Habis ahli zahir tak ada ke yang berkongsi sifat ni, yang beramal, menjaga diri mereka daripada maksiat, berzikir? Tak ada ke?
Ya, kemudian kita lihat sekali lagi pada muka surat 16 ni beliau menukil kalimah Abdul Qadir Al-Fasi rahmatullah alaih. Okey. Dan beliau menukil dengan tepat, okey, bahawa Abdul Qadir Al-Fasi mengatakan bahawa setelah mumarasah ni, pengikut tasawuf yang mumarasah, yang bergelumang, yang mengamalkan uh, prosedur-prosedur tasawuf, dia akan fayakfina taslim wa tasdiq. Cukuplah menyerah diri dan membenarkan dan mempercayai lima, yang ni bukan lama, saya rasa lima qasurat anhu madarikuna min madhahibihim. Kerana kita tidak mampu untuk memahami mazhab mereka. Adakah ini bentuk Islam yang dicanangkan? Mengikut tanpa faham. Dan cukup untuk taslim dan tasdiq. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang sebagai ayah. Allah dalam Quran berulang-ulang kali menyeru manusia melihat burhan yang Allah berikan pun ayat yang Allah telah ciptakan yang menjadi petanda bahawa dia ada penciptanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang sebagai mubayyin. Islam datang sebagai agama yang difahami. Tapi bagaimana at-taslim wa tasdiq lima qasrat anhu madarikuna min madhahibihim. Kalau dalam bab ni ditujukan kepada orang awam, kita boleh faham lagi. Orang awam kalau baca Sahih Bukhari, dia pun tak faham macam mana Bukhari tahu hadis ni sahih. Mungkin boleh diaplikasi kaedah taslim wa tasdiq. Okey, sebab kita lihat macam ilmu hadis, ilmu fiqh ni, dia ada kajian rapi dan tersusun. Tapi zauq, kasyaf dan ilham tidak ada. Tidak ada. Jadi jangan hanya, sekali lagi dia macam mengeksklusifkan diri dia. Eksklusifkan kelompok yang satu ni. Jadi dia kata, biarlah orang yang berzikir hu dan ni, kita ikut je. Kita memang takkan faham. Kita ikut je. Yani hatta orang yang dah PhD ke kena ikut. Hatta ulama, hatta yakni yang dah masuk universiti, yang dah belajar cukup, yang dah boleh berfikir, yang boleh jadi mufti, yang boleh jadi qadhi, takkan semua masih lagi ikut je lah. Jadi kita perlu letakkan konsep-konsep ini pada orangnya. Pada orangnya. Anzilin nas manazilahum. Okey.